Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hasyr ayat yang ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Yang saya muliakan lagi dihormati Puan Nesh selaku moderator program kita. Yang dikasihi lagi dimuliakan yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri yang merupakan founder kepada Yayasan SKV. Yang dimuliakan kepada Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, juga merupakan founder dan pengarah urusan kepada SKV Senyam Berhad. Seterusnya, muslimin muslimat, hadirin hadirat, warga kerja SKV dan juga seluruh para usahawannya, dan juga kepada sahabat-sahabat pengajian di mana saja berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dipanjangkan umur bertemu dengan hari wukuf Arafah. Ketika ini saat umat Islam yang mengerjakan ibadah haji, mereka sedang bergerak menuju ke Muzdalifah dan kini ada sebahagian berada di Mina. Setelah malam tadi berada di Arafah. Dan kita kat sini pada hari ini diisytiharkan oleh pihak kerajaan kita bahawa hari ini hari Arafah. Maka mudah-mudahan kita syukur kepada Allah pada suatu hari yang sangat agung. Tidak ada hari yang paling banyak Allah ampunkan dosa manusia. Dan tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia daripada neraka, melainkan pada hari Arafah. Saya dihujani dengan WhatsApp beratus-ratus lagi. Ustaz, saya tak dapat masuk. Sudah penuh ke? Pagi ni macam goreng pisang panas. Link kita muat 1000 saja. Sudah penuh. Daripada awal 8.20 tadi. Jadi ada ratus. Saya kata tak apa yang tak dapat masuk. Nanti pukul 10 pagi saya ada bersama mereka lagi. Masuk pukul 10. 2 kali munajat pun tak apa hari ni. Kerana kita nak isi hari ini daripada awal pagi tadi sebelum subuh. Sampailah besok. Yang merupakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hari.
Iaitu Allah bersumpah wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi hari 10. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu apa hari 10. Rupanya sumpah Allah, hari daripada 1 sampai 10 Zulhijjah merupakan hari yang terbaik di dalam dunia, malah melebihi daripada jihad fi sabilillah. Sumber sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, kepada yang tak dapat kawan-kawan kita, tak apalah, jangan kecil hati. Tak apa, pukul 10 nanti ada lagi pada dalam Google Meet, boleh muat 1,500 orang. Nanti insya-Allah tak apa, kita sambung lagi. Baik. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita bertemu pada hari yang paling hebat, dan mudah-mudahan Allah berkati. Dan tajuk perbincangan kita hari ini adalah munajat perdana, dan juga topik perbincangan kita titisan air mata taubat. Ataupun saya ringkaskan menjadi menangislah wahai mata. Menangislah wahai mata. Kerana orang yang banyak menangis di dunia, dia tidak akan menangis lagi di akhirat. Di dalam Islam, menangis ini, tangisan ini merupakan suatu ibadah. Tidak seperti agama-agama lain. Menangis dalam Islam ini suatu ibadah. Mungkin tajuk ini panjang. Hatta sahabat-sahabat kita berada di Mekah sekarang ni, dalam Al-Quran, salah satu nama Makkah ini adalah Bakkah. Telefon saya berdering tak berhenti-henti. Ada beratus-ratus lagi tak boleh masuk. Setiap 2 saat, 5 saat. Apa sekarang telefon tak berhenti. Agak tak boleh masuk. Tu dia mengamuk lah kan. Baik. Salah satu nama adalah Bakkah. Bakkah ni daripada bahasa Arab, satu dia panggil sesak, kerana orang buat haji. Yang keduanya, Bakkah ini daripada perkataan bukaun. Buka, iaitu artinya tangisan. Makkah itu adalah tempat takungan air mata. Dipanggil Bakkah. Kerana apa? Kita datang tengok saja Kaabah, air mata jatuh. Duduk di Masjidil Haram, air mata jatuh. Macam sekarang tidak ada manusia yang tidak menangis di bumi Arafah. Menyesali akan dosa, datang dalam keadaan pakaian macam pengemis. Awak raja, awak agung, awak Tan Sri, awak Datuk Seri, awak jutawan, awak bilioner, awak fakir miskin, datang dengan pakaian yang sama. Tak boleh pakai minyak rambut, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Kamu datang dengan hapak tenging, dalam keadaan pakaian yang sangat busuk dan pelbagai lagi berpeluh-peluh. Tak boleh berhias. Semua itu kata Allah, aku datang, aku suka kamu datang dalam keadaan kamu sebagai seorang hamba macam pengemis atas muka bumi. Walaupun awak agung, datanglah macam pengemis. Tak boleh pakai pakaian kebesaran. Tetap kena pakai pakaian ihram. Itulah lambang satu hari nanti kamu akan balik kepada aku. Bagaikan pemakai ihram, walaupun awak kaya, awak jutawan, awak bilioner, awak raja, balik kepada aku nanti dalam keadaan kain kapan saja. Jadi Allah suka sebab aku nak ampun dosa kamu. Aku suka kamu jadi pengemis di bumi Arafah itu. Maka sebab itulah tangisan manusia meminta ampun pada saat ini. Walaupun jangan keliru, kita semalam pukul 6 petang masuk waktu wukuf Arafah di Mekah. Sampai sekarang masih lagi dipanggil Arafah. Sampai subuh. Sampai subuh. Sekarang di Mekah belum lagi. Belum subuh lagi. Masih tengah malam tadi sahabat saya telefon daripada Mekah. Ustaz, ana daripada Arafah, saya terus balik ke Mekah. Melaksanakan tawaf sa'i, kemudian baru patah balik ke Mina. Itu satu kaedah lagi. Terutama pakej-pakej yang mahal akan buat macam tu. Baik, muslimin muslimat, syukur pada Allah. Mudah-mudahan di Mekah tu dipanggil Bakkah sebab takungan air mata.
Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di bawah wadah Yayasan SKB pada pagi ini kita ucap jutaan tahniah kepada yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri dan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad yang merupakan founder yayasan ini, dan kebetulan Tuhan bagi saya bersama dengan mereka sejak hari pertama penubuhan yayasan ini sebagai pemegang amanah. Dan kedua mereka ini bukan sahabat, tapi lebih daripada adik-beradik. Itulah persahabatan yang mudah-mudahan sampai ke Jannatul Firdaus. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Pada pagi ini kita akan sama-sama berzikir munajat dan kita akan tazkirah tentang menangislah wahai mata, bertaubatlah, walaupun tajuknya panjang, kalau 3 jam pun tak habis, tapi kita ringkaskan dan hujung kita akan sama-sama berdoa kepada Allah dengan hati yang paling ikhlas. Kerana pada hari ini berbondong-bondong, berbilion-bilion malaikat turun, bukan sekadar di Mekah, bukan di Arafah. Seluruh dunia mendengar siapa yang berdoa minta ampun, nescaya aku ampun. Siapa yang berdoa mintakan keselamatan, nescaya aku beri. Siapa yang berdoa minta bebaskan daripada neraka, pasti mudah-mudahan hari yang sangat barokah ini Allah pasti beri. Muslimin muslimat, untuk awal ni sebelum kita berzikir munajat, saya nak ajak semua kita melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan hari Arafah yang kita buat munajat pada hari ini. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdurrahman bin Ya'mur, Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Kalau tak sampai Arafah, batal haji. Begitulah besarnya hari Arafah. Yang kedua, hari Arafah ini adalah hari di mana agama ini telah disempurnakan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, Nabi duduk di atas untanya di hadapan Bukit Jabal Rahmah, unta namanya Al-Qaswa. Nabi duduk di atas unta, turun ayat Quran, ayat ketiga suratul Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Telah aku cukup nikmatku atas kamu. Dan telah aku redha Islam sebagai agama kamu. Hari Arafah ini Nabi buat haji sekali saja seumur hidup. Buat umrah 4 kali. Nah, maka pada hari Arafah Nabi buat haji ini, agama Islam tu disempurnakan dengan dalil turunnya ayat ini. Sebab itulah Nabi sebut Arafah ini sebesar-besar hari dan semulia-mulia hari, walaupun kita tidak melakukan ibadah haji, tetapi tawaran itu mencangkupi seluruh dunia ini dengan keberkatan Arafah. Yang ketiga, hari Arafah ini adalah hari raya umat Islam. Hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun Arafah wa yaumun nahri wa ayyamush syahri iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu akli wasyarbi. Hari Arafah adalah hari korban serta hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari raya kita orang Islam, dan ia adalah hari untuk kita makan dan minum, diharamkan berpuasa. Walaupun 1 sampai 9 Zulhijjah antara puasa sunat yang paling digalakkan oleh Nabi, macam hari ini. Tetapi bila masuk besok sampai hari tasyrik,
maka kita disuruh tak ada siapa dalam dunia ini yang boleh puasa kerana dia adalah hari raya umat Islam, maka tak boleh puasa walaupun kita orang yang tak pernah tinggal puasa. Yang keempat, Arafah ni dipanggil hari penyaksian. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumul arafah wasyahidu yaumul jumaah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Hari masyhud, yakni hari yang disaksikan, adalah hari Arafah. Serta hari yang dipanggil Asy-Syahid, hari penyaksian, adalah hari Jumaat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maknanya hari Arafah ni hari yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hari disaksikan. Apa makna disaksikan? Masyhud, iaitu manusia datang menghinakan diri, buang kesombongan, buang keangkuhan, buang kekayaan. Kamu miskin, kamu kaya, kamu pangkat besar, kamu menteri, kamu agung, datang menyembah aku. Di bumi Arafah menitiskan air mata penyesalan, aku saksikan kamu. Bagi kita yang tidak pergi haji, hari ini hari yang besar untuk memohon taubat kepada Allah. Saya nak cadang kepada diri saya dan ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, agar daripada awal pagi tadi sampailah besok, isikan setiap saat itu dengan ingatan dan ibadah kepada Allah. Isikan setiap saat yang berlalu itu dengan apa saja ibadah, terutama pada hari ini. Infak, zikir, Quran, doa, taubat, minta ampun, santuni ibu bapa kalau masih ada, kasihi anak-anak, kasihi fakir miskin, apa saja amal, Quran, bangun malam, takbir, tahmid, tahlil. Kebetulan malam ni malam raya. Kemudiannya, salah satu lagi yang saya cadang pada diri saya sejak semalam kuliah, iaitu doa yang paling hebat, kata Nabi, seafdal, sebaik-baik doa, khairud doa, doa pada hari Arafah. Maka hari ini, sambil yang bekerja, doa. Yang sedang makan, doa. Pandu kereta, doa. Apa saja benda, doa. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir, sebaik-baik zikir sejak daripada zaman Nabi dulu-dulu, Nabi Adam sampai kiamat, sebaik-baik zikir, zikir ni bukan baca hari Arafah saja, setiap hari. Maka bacalah, kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu. Engkau yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu. Lahul mulku, segala kekuasaan bumi dan langit dunia ini, semua milikmu, ya Allah. Walahul hamdu, segala puji-pujian yang layak hanya Engkau, ya Allah. Yang tu dipanggil wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua benda dalam dunia ni Engkau yang kuasai. Maka kata Nabi, sebaik-baik zikir dalam dunia, bukan hari Arafah saja, perbanyakkan. Sebab tu dalam kelas-kelas kita cadang 100 kali sehari, tiap-tiap hari sampai mati. Kerana kata Nabi di dalam hadis sahih, membacanya 100 kali mendapat pahala bagaikan membebas satu hamba 10 hamba. Membebas 10 hamba. 10 hamba ni saya bagi harga paling murah. Satu hamba 100,000. Mungkin lebih. Zaman ini kalau ada hamba. Maka kita baca 10 kali, 100 kali, 7 minit.
bagaikan dapat pahala 1 juta di dalam buku, di dalam kitab amal. Dalam kitab amal. Dan juga dijauhi daripada gangguan syaitan. Kalimah yang paling ditakuti dan dibenci syaitan ialah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nak sebut yuhyi wa yumit, dia yang menghidup, dia yang memati pun boleh. Tak nak sebut pun boleh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Yang kelima, saya dah sebut tadi, khairud du'a'u yaumul arafah. Hari ini ambil kesempatan berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita semua ni manusia banyak dosa. Baik saya, baik akak-akak, abang-abang sekalian, doalah minta keampunan kepada Allah dengan hati yang paling tulus daripada sekarang sampailah besok hari raya. Kerana tahun depan takut kita sudah tidak ada di dunia. Yang kedua, bertaubatlah kepada Allah di atas segala dosa-dosa besar yang telah kita lakukan dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, mintalah kebebasan daripada neraka untuk kita, untuk kedua ibu dan ayah kita yang banyak mati duduk dalam lubang kubur dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Tok nenek moyang kita yang mati sudah 1000 tahun, 100 tahun, kita tak pernah jumpa. Doalah untuk mereka. Dulu tahun 60-an, 70-an, majoriti orang perempuan mati tak pakai tudung. Doalah keampunan untuk mereka, pembebasan neraka untuk ahli-ahli kubur. Arwah suami, arwah bapa, arwah mak. Inilah kesempatan terbaik kerana tahun depan mungkin sudah tak ada peluang kita untuk doa seperti hari ini. Baik, doalah apa saja hajat kita kerana kata Nabi, khairud du'a'u yaumal arafah. Nabi sebut dalam hadis sahih, sebaik-baik doa. Nabi tak kata doa tu untuk neraka saja. Apa saja hajat, apa saja kesempitan, apa saja keperluan, apa saja masalah, apa saja yang kita hajat, terutama kita nak masuk dalam syurga Allah dengan amal kita yang sikit ini, agar boleh masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari ini, hari Arafah, diampunkan dosa 2 tahun. Dosa tahun lepas, dosa tahun akan datang. Apa artinya? Kalau kita mati lepas hari raya haji ni, nak nyampai ke Arafah tahun depan, dosa-dosa kita yang tahun depan belum buat sudah Allah padam. Begitulah baiknya Allah pada hari Arafah. Alangkah ruginya orang yang mensia-siakan hari Arafah ini dengan berlalu hanya sekadar buat persiapan untuk hari raya. Yang ketujuh, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aksara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah. Kata Nabi, tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Riwayat Imam Muslim. Bukan Nabi kata awak duduk padang Arafah, bukan. Nabi sebut hari Arafah ni termasuk kita yang tak pergi haji. Apa nak buat? Mintalah keampunan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Doa pendek tapi power. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Sampai petang jangan tinggal. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Bila kali akhir kita berdoa minta jauh neraka sampai kita menangis.
Masalah kita, kita rasa dengan amal kita sekarang, kita rasa kita sudah ahli syurga. Buat apa nak minta neraka-neraka macam tu? Maka muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang paling banyak Allah bebaskan neraka, mintalah sampai petang. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu daripada neraka, ya Allah. Kata Nabi dalam hadis sahih. Asbab doa pendek macam ni, apatah lagi pada hari Arafah, neraka akan minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dia minta berlindung padaku, kau tolong jauhkan dia daripada aku, ya Allah. Neraka tolong minta doa pada Allah. Kalau tak boleh yang Arab, sebut Melayu, ya Allah, aku mohon. Ataupun sebut Allahumma ajirni minan nar. Macam lepas mayam pun boleh jauh neraka. Kalau bila minta Allahumma inni a'udzubika minan nar, aku minta berlindung. A'udzubika minan nar, minta berlindung. Allahumma ajirni, minta jauh. Dua-dua boleh. Kan? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pusingan pertama. Kesimpulannya, hari Arafah adalah hari yang paling istimewa. Sebagaimana Nabi sebut, bulan Zulhijjah juga sebagaimana sebelum kita dah bincang banyak, hari yang paling istimewa dan kemuncak Zulhijjah adalah pada hari Arafah. Maka kita di Yayasan SKV mengambil kesempatan berdoa pada hari. Yang paling afdal doa sendiri-sendiri. Cuma kita pimpin hari ini. Tadi pun saya ada post pada Puan Nesh untuk sebar-sebar yang tabung haji. Keluarkan untuk rujukan kita semua, boleh. Mudah-mudahan. Baik, muslimin muslimat. Sebelum kita pergi zikir munajat, pusingan kedua, saya nak ajak renungi satu nasyid. Dia panggil sesuai dengan tajuk kita, air mata keinsafan. Air mata keinsafan. Banyaklah menangis di dunia, pasti dalam kubur dan di akhirat nanti kita tidak menangis lagi. Apatah lagi menangis menyesali akan dosa-dosa kita yang banyak. Tapi sebab hati kita keras, tak pernah menitik air mata kerana menyesali dosa. Tak pernah menitis air mata kerana bimbang akan amal kita tidak diangkat oleh Allah. Tidak menitis air mata, bimbang nak mati nanti boleh tak mengucap kalimah syahadah. Tak menitis air mata, memikirkan azab dalam kubur, di mahsyar, kemudian di akhirat nanti, nak meniti titian sirat, kita tak fikir. Yang kita fikir pasal hidup di dunia ini, sedar-sedar mati, rugilah kita. Jadi muslimin muslimat, seterusnya, sama-sama kita hayati satu nasyid yang dipanggil, patutnya nyanyi malam-malam lah, baru dia akan rasa keinsapan. Tetapi saya nak ajak tu renungi baik-baik syair ini. Baik-baik syair ini. Sebab itu, di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini para penyair. Datang para sahabat macam Sayyidina Ali, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah. Mereka ini ahli-ahli syair. Kalau mereka sebut tentang syair, sama ada pasal ketuhanan, pasal taubat, pasal syurga, pasal neraka, pasal jihad, sahabat yang ketakutan bila mereka bersyair di hadapan, semua naik semangat untuk perang. Kalau mereka sebut tentang neraka, semua menangis. Kerana sebelum itu, para ahli-ahli Quraisy Arab jahat ini, mereka adalah ahli syair. Allah turunkan surah Asy-Syu'ara, para penyair, untuk jawab perkara syair-syair yang mengundang masuk neraka. Dalam Islam ada syair, ada nasyid, ada qasidah yang membimbing kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada pagi ini kita dengar dulu, iaitu air mata keinsafan. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan,
merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu. Ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Pimpinlah daku dalam redha-Mu. Kasihi daku dalam rahmat-Mu. Hanya padamu aku mengadu. Ya Allah, ya Tuhanku, di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu. Ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Pimpinlah daku dalam redha-Mu. Kasihi daku dalam rahmat. Hanya padamu lah ya Allah. Aku mengadu hanya padamu ya Allah. Muslimin muslimat, mungkin dia satu lagu. Tapi kalau kita fahami satu persatu, boleh buat satu syarahan agama pula lagu. Bangkit tengah malam mengadu kepada Allah, di siang hari mengadu pada Allah. Agar selama ini kita tak rasa kebesaran Allah, sebab dosa-dosa di hati yang menjadi penghijab. Sebab itu kena taubat. Dosa-dosa di hati yang bersarang setiap hari menjadi penghijab kita nak merasai kebesaran Allah. Sebab itu berzikir tak pernah menangis. Berdoa tak pernah menangis. Baca kisah Nabi tak pernah menangis. Baca Quran tak pernah menangis. Sebab dosa kita menghijabkan antara kita dengan Tuhan. Sebagaimana pagi-pagi subuh pun tak boleh bangun, apatah lagi qiyamul lail. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang tak boleh bangun pagi ni punca dia satu. Semaklah dosa-dosa kamu yang banyak dalam hati yang menjadikan kamu gagal bangun pagi. Umur sudah semakin menuju kepada liang lahat. Tapi kita masih sibuk dengan hawa nafsu sampai subuh pagi pun tak boleh nak bangun. Apatah lagi nak bangun qiyamul lail, merintis tangis. Semua itu kata Imam Hasan Al-Basri berpunca daripada dosa yang menjadi penghalang untuk kita melihat kebesaran Allah pada awal pagi. Ku titiskan air mata taubat ya Allah. Banyaknya kisah-kisah taubat para sahabat Nabi. Sayyidina Umar setiap malam Jumaat pukul badan dia dengan rotan. Ya Allah, Umar jahat ya Allah. Umar zalim ya Allah. Umar manusia yang akan binasa dengan kejahatan ya Allah. Padahal Nabi sudah jamin dia masuk syurga. Banyaknya ayat Quran turun sebab Sayyidina Umar takutnya akan neraka sampai jatuh sakit. Lalu satu lorong syaitan akan bertempian lari kerana takut akan Umar yang terlalu takut pada Allah. Malam-malam bangun
Padahal mereka tak ada dosa. Nabi SAW disebut di dalam hadis. Bangun malam menangis sampai basah janggut. Teresak-esak bagaikan seorang wanita menjerang air, menggelegak. Begitulah tangisan Nabi. Padahal sejak Nabi dilahir sampai meninggal dunia, wafat, sudah dijamin syurga. Manusia maksum, bukan macam kita. Tapi masih menangis di hadapan Allah, menitis akan air mata taubat dan penyesalan. Muslimin muslimat, ambil iktibar banyak kawan-kawan kita yang sihat, yang tak tua, sudah mati. Saya baru ni seorang kawan, 2 bulan lepas, dia lah sudah belasan tahun duk telefon. Ustaz, remind, kuliah kat sini malam ni Ustaz, kat masjid kami. Tak sakit, tak ada tanda, bawa kereta, kena serangan jantung, mati terus. Maka oleh itu jangan tunggu kita tua baru nak taubat. Jangan tunggu kita sakit, kerana kata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, mati itu bukan tandanya sakit, mati itu bukan syaratnya tua. Maka bangunlah kita, titiskan air mata taubat di atas segala dosa, kerana air mata yang menitis, sehelai bulu roma yang ada pada muka kita akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ketika hidup atas muka bumi dulu, ya Allah, manusia ini pernah menangis di hadapan-Mu, ya Allah. Menyesali akan dosanya yang banyak, amalnya kurang, bimbang masuk neraka, tak dapat masuk syurga, menangis kerana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kali akhir kita sebut pasal Nabi, kita menangis? Bila kali akhir kita baca Quran, air mata jatuh? Bila kali akhir kita berdoa, air mata tumpah? Bila kali akhir kita solat sunat taubat sambil istighfar, air mata jatuh berderai? Macam Rabi'atul Adawiyah yang menginfakkan dirinya satu hari 50,000 kali selawat pada Nabi. Malam-malamnya habis dengan tilawah Quran. Bangkit di tengah malam dengan linangan air mata. Ya Allah, aku tak sanggup, tak layak masuk syurga-Mu dengan amal aku yang sikit. Ya Allah, aku tak layak masuk neraka. Aku tak sanggup masuk neraka-Mu, ya Allah. Tolong ampun dosaku, ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahim. Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Rabi'atul Adawiyah. Dan banyak lagi. Kalau kita nak mengaji kat rumah saya, ada satu kitab pasal manusia-manusia menangis bertaubat, ada 500 muka surat. Kalau nak mengaji, tak habis nak mengaji kisah-kisah para tabi'in, para sahabat yang habis yang malamnya menangis menyesali akan dosa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, ya Allah, kalau kita faham, ya Allah, ya Tuhanku, aku sujud pada kudrat-Mu, ya Allah. Apa saja ketentuan-Mu, ya Allah, ku serahkan jiwa ragaku dengan kudrat, dengan iradah-Mu. Ada kita yang kat depan ni lahir miskin. Ada baru kahwin, suami meninggal. Ada anak meninggal. Ada yang ditakdirkan kaya. Semua itu adalah iradah Allah. Semua itu adalah ketetapan Allah. Semua itu sama ada miskin, kaya, sakit ataupun tidak, mulia atau hina, gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi menyesali kehidupan kita di atas muka bumi ini terlalu sementara. Dan akhirnya, apa kita minta? Boleh jadi doa lagu ni. Wahai Tuhan, pimpinlah aku dalam redha. Saya selalu sebut pada grup pengajian kita, ulama-ulama tasawuf, mereka selalu baca ayat. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi. Wahai Tuhanku,
Engkaulah saja tujuan aku, ya Allah. Aku miskin, Engkaulah tujuan. Aku kaya, Engkaulah tujuan. Aku derita, Engkaulah tujuan. Bila telah kita meletakkan Allah sebagai tujuan, semua dalam hidup kita yang susah, yang sulit, cabaran, dugaan, mihnah, tribulasi, semuanya jadi keseronokan. Sebab Allah lah jalan kita. Waridhaka matlubi. Yang ku cari hanya redamu, ya Allah. Kenapa nak cari reda Allah? Apa kerja kita pun suri rumah. Aku nak redamu, ya Allah. Jadi seorang businessman. Aku nak redamu, ya Allah. Jadi pendakwah. Nak redamu. Bukan nak jadi selebriti. Bukan nak jadi popular. Popular tak salah. Tetapi asalkan cari reda Allah. Makna reda, kita reda dengan hukum ketetapan tidak melanggar syariat. Tidak langgar batas Islam. Ada program yang kita kena elak. Ada perkara yang kita kena elak. Soalan dia, nak dapat reda, apakah yang kita buat itu menepati Islam? Itulah reda. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadakhuli fi ibadi. Wadakhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ini diredai. Sebab itu waridhaka matlubi, yang aku cari hanya redamu, ya Allah. Dan jadilah kamu hambaku, dan barulah kamu masuk syurgaku, kata Quran. Syarat nak masuk syurga ini dapat redha Allah dan juga jadi hamba Allah. Oh, panjang tu. Tajuk berbeza. Redha boleh buat kuliah 1 jam, 2 jam. Jadi hambaku, ada kitab. Jadilah hamba Allah, ditulis oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, 500 muka surat. Jadi muslimin muslimat, kita minta akhirnya daripada menyesali akan taubat, pimpinlah aku dalam redha-Mu, ya Allah. Kerana redha Allah akan membawa kita ke jannah, membebaskan diri daripada neraka, dan kita minta kasihanilah diriku dalam rahmat-Mu. Yang saya selalu pesan grup pengajian saya, banyak-banyak baca doa ayat 10 suratul Kahfi. Kalau saya sehari saya baca 100 kali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sampai satu ulama hadis dalam dunia ini pesan, kalau nak baca banyak, baca ayat 10 suratul Kahfi kerana doanya sangat besar. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhanku, limpahilah aku rahmat. Rahmat ni, Wan Hajah Kartika selalu ke Indonesia dengan doktor. Ada satu ulama, dia tulis kitab, lupa dah nama apa, satu ulama Indonesia muda. Dia tulis tajuknya Membumikan Rahmat Allah. Rahmat ni perkara yang paling besar. Dan juga tolong bimbing kami, ya Allah, agar segala perkara yang kami buat ini dalam pimpinan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa saja urusan yang kami buat ini masih dalam syariat-Mu, masih dalam pimpinan-Mu, masih dalam nasihat-Mu, masih mengikut acuan-Mu. Sebab tu baca banyak-banyak suratul Kahfi ayat 10. Akhir kita sebut, hanya padamu lah, ya Allah, aku mengadu. Bukan pada tempat lain. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi muslimin muslimat, dah 9:10 dah. Nak habis waktu dah. Kita nak berdoa lagi. Baik, pusingan yang kedua, panjang tajuk ni. Kalau nak sebut apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, ada 10 jenis mata yang menangis. Kita bincang lain kali.
Tapi pada pagi ni, sebelum kita bermunajat, berdoa Arafah, marilah sama-sama kita berzikir munajat sambil ingat arwah ibu kita, arwah bapa kita. Kalau kita ada 100 bilion pun, untuk kita tebus jasa mereka sampai bila pun tak boleh. Masih ingat kisah yang saya sebut, seorang lelaki pada zaman Nabi SAW didapati dalam ibadah haji, tawaf sa'i, gendong mak dia atas belakang. Gendong mak, bukan tolak kursi roda, gendong mak dia pikul atas belakang. Sambil tawaf, sambil sa'i, sampai habis haji, pikul mak pergi Arafah Mina. Bukan dukung biasa, bukan tolak macam kita. Lalu akhir Nabi panggil dia. Ini siapa? Dia kata, ini ibuku ya Rasulullah. Kenapa kamu buat macam ni sampai pikul mak kamu? Ya Rasulullah, andai inilah bakti. Kerana dia melahirkan, dia mengandung, dia membesarkan, dia bersusah payah, dialah mendidik, dialah mengajar, dialah memperkenalkan aku dengan kebesaran Allah, dialah terus nasihat, dia terus doakan aku. Kalau inilah jasanya, aku rela pikul tawaf ini. Ya Rasulullah, apakah sudah boleh menebus? Aku dah pikul dia tawaf sa'i, apakah sudah boleh menebus akan jasanya? Kata Nabi, sampai kiamat pun tak boleh tebus. Hatta kamu pikul, kamu buatlah apa pun, takkan boleh balas jasa mak ayah. Ada mak kita dah meninggal, ada yang ada lagi. Mungkin hari raya haji ni boleh jadi yang terakhir kita bersama dengan mereka. Tengok anak-anak kita besok sambil korban, sambil makan-makan, sebut dalam hati, mungkin raya haji ini raya haji terakhir mak dengan kamu. Tahun depan takut mak dah tak ada. Tengok cucu-cucu, tok dan nenek tak sempat lagi nak bermanja dengan awak. Mungkin ini kali akhir Zulhijjah. Mungkin ini kali akhir raya haji. Maka kena banyak ingat mati. Jadi muslimin muslimat, dalam 5 minit, mari sama-sama kita berzikir munajat. Selain daripada itu, saya cadang hari ini, lepas program kita, cubalah sampai ke malam, tengah malam nanti, cuba dapat 1000 kali selawat pada Nabi. 1000 kali la ilaha illallah. Kalau tak mampu 1000, 100 pun cukup. Nak senang, formula saya setiap lepas mayang 200. Setiap lepas mayang 200. 200 ni 14 minit. 5 kali semayang, selesai 1000. 14 minit, sambil berjalan, sambil bawa kereta, sambil duduk type komputer, sambil siram pokok bunga, sambil siang sayur, semua boleh. Lepas semayang 200, 200, 200, 5 kali semayang, nak sampai ke besok hari raya, mudah-mudahan habis kita punya seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Pada pagi ni sama-sama kita baca zikir baqiyatus salihat. Apa dia? Kata Nabi, Nabi memegang sebatang pokok dalam hadis sahih. Nabi goncangkan pokok itu. Daun-daun pokok itu berguguran jatuh ke bumi. Nabi kata, wahai sahabatku, mahukah kamu dosa-dosa kamu berguguran seperti ini? Jatuh diampunkan oleh Allah? Kata sahabat, ajarkan kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah oleh kamu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca banyak-banyak, dosa-dosa dalam tubuh kamu akan berguguran jatuh. Dan kata Imam Nawawi, sekali baca, satu titik hitam dalam hati akan dipadamkan. Sama-sama kita baca dalam 10 kali. Mudah-mudahan Allah berkati sebelum kita berdoa pada sempena hari Arafah bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Allah. Pada pagi hari Arafah ini ya Allah, hari yang Kau janjikan keampunan ya Allah, hari yang Kau paling banyak bebaskan manusia daripada neraka ya Allah. Ya Tuhan kami, pandanglah wajah kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah ya Allah, apa dosa yang tidak kami lakukan padamu ya Allah. Kami pernah mendedahkan aurat kami. Kami pernah meninggalkan solat. Kami tak peduli kepada agama-Mu ya Allah. Kami sibuk dengan dunia kami ya Allah. Ya Tuhan kami, pandanglah ya Allah wajah para pendosa ini ya Allah dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Tuhan kami, Kau tolong ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, Kau rahmatilah kami ya Allah. Kami tak layak ya Allah untuk masuk syurga-Mu dengan amal kami yang sikit, kadang-kadang tidak pernah ikhlas ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kami tak sanggup masuk neraka-Mu ya Allah. Dengan dosa kami yang banyak, amal kami yang sikit ini ya Allah. Kau tolong selamatkanlah kami ya Allah. Pada hari Arafah ini ya Allah, mungkin Arafah yang terakhir dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, alangkah banyaknya kesalahan kami ya Allah. Nabi-Mu tak pernah melakukan salah, menangis merintis setiap malam di hadapan-Mu ya Allah. Kami ini setiap saat, saban hari, kesalahan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Sampai kini umur kami sudah merangkak jauh, tapi kami belum bertaubat dengan taubatan nasuha padamu ya Allah. Tolong ampun kami ya Allah. Tubna ya Allah
Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah tubna ya Allah tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah tubna ya Allah tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah wa nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah. Tubna ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Pada hari Arafah ya Allah. Yang pernah pergi menunaikan ibadah haji, cuba ingat balik saat kita menitiskan air mata di bumi Arafah dulu. Menyesali akan dosa-dosa kita. Yang tak pernah pergi haji, mudah-mudahan satu hari nanti akan sampai di bumi Arafah. Ingat dosa-dosa kita yang banyak, ya Allah. Ingat kepada insan-insan tersayang, ibu kita, bapa kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Sebahagian mereka telah mendahului kita mudah-mudahan dengan iman. Mintalah ampun untuk mereka. Banyak mak kita mati dalam keadaan tidak diampunkan dosa. Dalam keadaan tidak bertaubat. Banyak ayah kita mungkin bawa balik hasil yang haram tanpa pengetahuan kita. Suami mungkin bawa balik hasil haram. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada hari Arafah ini, ya Allah. Hari yang kau janjikan keampunan, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Ampun dosa menantu kami, ibu mertua, bapa mertua kami, ya Allah, adik-beradik kami. Ampun dosa guru-guru kami, ya Allah. Asbab mereka lah kami kenal akan hidayah. Asbab mereka lah kami mendapat hidayah-Mu, ya Allah. Tak pernah jemu mengetuk pintu hati kami yang maksiat, yang dosa ini, ya Allah. Mengenal akan-Mu, ya Allah. Sebahagian guru kami telah pun kembali pada-Mu, ya Allah. Muliakanlah mereka di alam kubur, ya Allah. Ya Tuhan kami mohon pada-Mu, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil sebut kalimah ini, sambil rasai satu hari nanti kita akan mati. Bila mati, coba bayang saat ini
Anak-anak kita sedang mandikan jenazah kita dalam lidangan air mata. Bayangkan wajah anak-anak kita, isteri atau suami kita, sahabat-sahabat kita, mengkafankan kita dengan penuh linangan air mata. Dan kita diusung menuju ke liang lahat yang gelap, yang sempit. Pasti perkara ini berlaku. Mudah-mudahan ya Allah kalimah ini menyelamatkan kami. Dan kalimah inilah yang terakhir yang akan keluar daripada lidah kami ya Allah. Sampai kita sebut kalimah ini, La ilaha illallah. Sampai bayang wajah mak kita di alam kubur yang setiap saat menanti doa kita. Cuba bayang wajah ayah kita. Baiknya dia, susahnya dia berkorban untuk kita masih hidup. Setiap saat tumpah air matanya mendewasakan kita. Mintalah ampun untuknya. Mudah-mudahan kalimah ini menyelamatkan. Mereka sudah tidak ada peluang untuk minta ampun. Sudah tidak ada peluang untuk puasa. Sudah tidak ada peluang untuk taubat. Tetapi selagi kata Nabi ada ahli waris yang minta ampun, garanti dosa-dosa mereka akan dibersihkan untuk menuju syurga Allah mudah-mudahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Satu lagi kalimah saya nak cadang pada diri saya dan ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, perbanyakkan. Hari ini saya ijazahkan satu amal yang saya dah bagi semalam, yang saya terima terus daripada satu guru alim namanya Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Makki. 25 tahun duduk di Mekah. Salah satu gurunya Syekh Muhammad Alawi Malaki. Satu guru antara yang sangat alim, muridnya ada juta orang di Mekah, Masjidil Haram. Diterima daripada gurunya, kemudian diijazahkan saya sejak 20 tahun. Dalam sehari, perbanyakkan kalimah La ilaha illallah, sampai situ saja. Tak payah Muhammadur Rasulullah, tetapi menggunakan 10 harakat. La ilaha illallah. Illallah tu 6 harakat. 10 dan 6. La ilaha illallah. 3 kali pagi, 3 kali petang. Atau 3 kali pagi, 3 kali nak tidur. Apa rahmatnya? Dalam hadis, ucap dengan hati yang ikhlas, seluruh dosa dalam diri digugurkan oleh Allah. Kerana itu dipanggil tajdidus syahadah. Memperbaharui syahadah dengan meletakkan kalimah nafi, la, isbat, menetapkan illallah, menggunakan 10 dan 6 harakat. Kita terima itu daripada guru-guru alim. Kita bukan orang yang banyak amal. Maka tiap-tiap hari jadilah pagi 3 kali, petang 3 kali.